Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, syukur ada Allah SWT. Semua masih sihat. Okey. Sahabat-sahabat yang lain semua macam mana, sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Hari ni kita nak cerita sikit pasal nak buang saka buang saka sakit ni. Ramai orang nak tahulah ni, macam mana cara nak buang saka sakit ni. Maaf, batuk sikit. Okey, kita tunggu sahabat-sahabat yang lain yang mana yang dah masuk share. Kita nak masing-masing semua orang dapat manfaat dengan apa yang saya nak share, nak kongsi. Okey, mudah-mudahan. Okey, share semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fadil kita. Lama saya tak share, tak live FB. Harap mudah-mudahan semua orang sihat lah. Okay, hari ni saya ada benda saya nak share sikit, untuk bersesuaian lah dengan kita punya peredaran waktu daripada PKP, PKPB, lepas tu PKPB. So hari ni PM kita nak umumkan sesuatu pula berkaitan dengan PKPB 4 kalau tak silap saya. Okay, so tak apa, yang tu urusan kerajaan untuk mereka tentukan apa yang terbaik. Kita penting nak cari jalan apa yang terbaik untuk diri kita. Dengan bantuan Allah, mudah-mudahan semua dapat diselesaikan dengan baik. Okey, so minta yang mana dah masuk, dah tengok, share, mudah-mudahan dapat manfaat. Saya pun dapatlah manfaat juga kan di sisi Allah, mudah-mudahan. Okey, share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kumbang Lilin. Apa benda kumbang lilin ni? Ada nama, ada kumbang ke kumbang lilin? Okey. So hari ni saya duduk kat tempat yang special. Sebelum saya nak cerita pasal tempat yang special ni, saya akan ada kaitan lah dengan apa saya nak share hari ni, berkaitan dengan diri kita. Okey. So kita nak buang saka kita, saka sakit kita tu. So saka sakit ni semua orang ada sebenarnya. Semua orang ada. Tapi cara nak selesaikan, cara nak keluarkan dan cara nak tahu kat mana benda tu, punca dia penting. So, siapa yang kenal saya tu, dia mungkin dia dah tahu dah, bukan gambaran kita cerita bukan saka jin tu lah. Yang mana yang tak kenal, tak biasa dengan saya, dia ingat saka, kita oh saka jin ada dekat diri kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hada min fadli Rabbi. Okey, baik. Tuan Muhammad Yusuf. Okey, hari ni mungkin hari orang yang bekerja, dia tak dapatlah datang tempat-tempat yang macam saya akan tunjuklah sekejap lagi tempat apa ni. Okey, tempat yang saya duduk sekarang ni, tempat yang ada sekarang ni penting juga dalam proses untuk membuang saka sakit. Kenapa? Sebab ada dia punya, kita sebut signifikan tu. Yes, tepi pantai. Tepi pantai. Okey. Saya bagi masa dalam 3 minit lagi untuk masuk, yang baru masuk share, bagi semua orang dapat view, tengok. Yang mana yang friend saja dapat komen, kalau tak silap saya, dah akaun ni. Sebab saya tak guna page, saya guna akaun personal. Kalau page tu ramai orang, semua orang pun boleh komen dah. Maaf lah, macam tu. Yang mana yang nak komen yang bukan friend, tapi dia nak komen, kadang-kadang dia hantar dalam messenger, dia hantar dalam WhatsApp. Tapi tak ada masalah lah benda tu. Cuma mudah-mudahan lah menjawab persoalan lah sedikit nanti. Okay, lagi 2 minit.
Okey, saya bagi tengok view sikit kat depan sana. Nampak? Angin sepoi-sepoi. Okey. Sikit saja view bagi tunjuk. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bila kita cerita tentang sakit, sakit ini benda yang berlawanan dengan sihat. S versus S. Okey. Sakit ni benda yang berlawanan dengan sihat. So kalau orang tu selalu sakit, dia ada sakit lah, macam-macam sakit. Sakit ni macam-macam. Jadi sihat ni satu saja. Sihat ni maksudnya bebas dari penyakit. Tapi kalau sebut sakit, maksudnya macam-macam benda. Okey. Sebelum muncul kepada macam-macam benda ni, kita kena cari jalan macam mana nak dapat hal perkataan sihat ni tadi, sihat. Okey, jadi nak tak nak, pusing-pusing pergi balik, semua kita akan last kali kita dapat kena cari juga kenapa seseorang tu jatuh sakit. Mana seseorang tu jatuh sakit? Punca jatuh sakit. Jadi kenapa dia ditimpa dengan ujian sakit? Jadi paling utamanya dah tentulah benda ni adalah ujian dari Allah. Allah nak menggambarkan kebesaran Allah, menggambarkan kemuliaan Allah, menggambarkan kesucian Allah, dan utamanya juga adalah kita ni sebagai hamba yang fakir mengharap kepada Allah. Allah memperkenalkan diri dia dengan cara ujian yang sebegitu. Dulu. Okey. Menggambarkan, kita kata Allah menggambarkan kebesaran dia. Allah memperkenalkan kemuliaan dia kepada kita. Maka dihadirkan kepada kita sakit. Okey. Tu yang jelaslah. Jadi nak bagaimanapun kita mesti mencari jalan. Apabila Allah bagi ujian kepada kita, maka Allah memberi jalan keluar juga kepada kita. Jadi jalan keluar ni tadi Allah dah pesan pada kita. Allah berfirman pada kita. Allah titipkan pesanan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan pada dia jalan keluar. Allah berikan pada dia jalan keluar. Kalau kita tengok kat sini, khabar ataupun kita nampak apa yang dikhabarkan pada Allah, daripada Allah kepada kita tu tadi, sesiapa saja yang bertakwa, maka Allah bagi jalan keluar kepada dia. Jadi, tuan-tuan, orang yang bertakwa ni, orang yang sentiasa menjaga diri. Orang yang sentiasa menjaga diri. Menjaga diri ni maksudnya apa dia? Menjaga akal, menjaga hati dan menjaga nafsu. Jadi ini gambaran macam mana seseorang itu dia boleh pergi ke arah sehat. Baik. Nak tak hendak, bila sebut sehat, kita merujuk kepada cara hidup yang paling kita gambarkan sempurna, makhluk yang dianggap sempurna dunia dan akhirat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah simple permulaan lah, orang kata mukaddimah. Saya nak cerita. Jadi sakit ni lawan dia sihat. Okey, sakit ni lawan dia sihat. Baik. Punca sakit. Saya nak ambil gambaran yang mudah. Sebab apa orang mudah jatuh sakit sekarang? Jadi dalam tubuh kita ni ada satu jin. Okey, dan satu jin lah kan, tak nampak lah. Jin bertemu dengan nun, benda yang tak nampak mata lah. Dalam tubuh kita ada satu jin. Nama jin tu antibody. Antibody. Bila antibody tu lemah, maka tubuh kita akan lemah. Daya tahan penyakit yang nak datang kepada tubuh kita akan lemah. Maka hadirlah penyakit. Maka daya tahan penyakit ini yang disebut antibody ni tadi, tuan-tuan. Ramai orang dia kata nak tahan antibody makan antioksidan, nak makan nak tahan antibody makan itu, makan ini, termasuklah pati habatus sauda, PHS. Macam-macam lah orang kata kan. Tak dinafikan. Benda tu betul. Sebelum tu saya tanya, suara saya jelas ke?
Takut saya duk cakap macam syok sendiri kat sini. Clear atau tidak suara saya? Minta masing-masing bagi respon. Kalau clear, jawab clear. Kalau tak clear, jawab tidak clear. So saya akan usahakan untuk bagi clear. Okey. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Muhammad Razi. Jelas, terima kasih Ustaz Fadil kita. Clear dan jelas. Tuan Muhammad Faiz. Clear jelas. Muhammad Abdul Halim, fotosintesis, alhamdulillah. Yang lain yang tengah view ni memang tak dapat type ke ataupun malu nak menaik ke. Kita nak respon. Siapa yang biasa dengan saya, dia amat tahulah saya punya macam mana sebut, bila kita minta respon tu maksudnya kita nak satu benda tu. Dalam kelas pun sama. Tu kita tak nak dalam kelas kita nak tahu orang respon tak respon kita. Sebab tu saya kalau dalam kelas saya banyak macam komunikasi. Kuliah saya banyak komunikasi. Kita tidak macam one way, kita ada two ways. Okey. Baik, clear, alhamdulillah. Lain, yang lain. Jelas, alhamdulillah. Okey. So, tadi kita kata tentang tubuh kita. Okey, tubuh kita maksudnya antibody. Bila antibody ni, nak jaga antibody, macam-macam pemakanan lah yang orang sarankan, yang orang suruh amal. Ada yang kata jaga pemakanan, macam-macam lah kan bila sebut buat antibody ni. Tapi dalam antibody ni, selain pada pemakanan, benda yang paling penting sekali, okey, ni penting kena ambil tahu, please take note dan ambil perhatian, sebab ini yang ramai orang terlepas pandang. Selain pada pemakanan lah, pemakanan ni ramai orang share, doktor itu share, pakar pemakanan itu share, macam-macam. Tapi yang saya nak share ni, ada yang share, ada yang share tapi kita yang tidak ambil tahu. Okey, apa benda? Benda yang membuatkan antibody kita kuat juga lemah. Yang utamalah asbab lah, yang utamanya menguatkan adalah Allah lah. Asbab menguatkan antibody kita ni tadi, selain pada pemakanan yang sihat, pemakanan yang ada unsur antibody, pemakanan yang antioksidan dan sebagainya, yang paling utama sekali ialah tidur. Pengurusan tidur kalau tidak betul, bermaksud pengurusan tubuh tu jadi tidak betul. Lain sekali saya ulang. Pengurusan tidur tidak betul, automatically pengurusan tubuh tidak betul. Pengurusan tubuh tidak betul akan bawa kepada pengurusan akal yang tidak betul. Pengurusan akal yang tidak betul akan menjurus kepada pengurusan hati yang tidak betul. Banyak tidak betul kat situ. Nampak tak dia punya kesan? Daripada tak jaga satu benda saja, dia tertarik kepada benda lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Iqbal. Duduk kat Singapura sekarang. Singapura ke dekat Johor ni? Okey. Dan sekali saya ulang pemakanan tu betul dah. Pemakanan tidak betul akan jadi tubuh tidak betul, akan bawa kepada cara hidup tidak betul, macam-macam tidak betul. Tapi paling utama sekali juga adalah apabila tidur tidak betul, akan membawa kepada pengurusan tubuh yang tidak betul, akan bawa kepada pengurusan akal yang tidak betul, akan bawa kepada pengurusan hati yang tidak betul. Maka kehidupan akan jadi tidak betul. Simple kan nak faham? Simple nak faham, tapi tidak semudah itu untuk buat. Cuma dia akan jadi mudah bila kita follow the flow. Dia masalah ni kita tak follow the flow. Kita against the flow. Itu problem lah. Dia memang sifat manusia. Itu sifat manusia. Satu riwayat di mana waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lembaga Adam, waktu tu tidak dimasukkan roh lagi. Tiada roh, tapi ada lembaga Adam.
iblis masuk ke setiap rongga tubuh. Iblis dah masuk. Dan dia tahu manusia ni, makhluk yang Allah cipta ni, makhluk yang lemah. Mudah tergoda, mudah terpengaruh dan mudah jadi rosak. Iblis dah tahu dah awal-awal, tuan-tuan. Nah, ni riwayat sahih ni, jangan tanya saya pula ni sahih ke dhaif ke apa. Riwayat sahih, hadis riwayat Muslim. Okey, jadi ni mana waktu diciptakan lembaga Adam ni, iblis dia dah masuk dah rongga-rongga tubuh kita ni, tuan-tuan. Rongga tubuh kita ada berapa? Rongga tubuh kita ada berapa? Please respond, saya nak tahu. Masing-masing dah tahu tak rongga tubuh kita ada berapa? Yang disebut rongga. From here, kita nak tahu the main thing yang membuatkan tubuh kita ni menjurus ke arah sakit. Kenapa iblis masuk ke dalam rongga-rongga? Yelah, dah tentulah takkan nak masuk dalam lubang-lubang dalam kulit ni. Dia masuk rongga lah. Dia berjalan dalam rongga tubuh kita ni. Siapa boleh jawab berapa rongga ada tubuh kita? Jenuh berkira dah masing-masing. Saya kira sampai 10 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, hadiah tertutup. Kau tidak saya nak bagi hadiah ni. Tak boleh jawab. Okey, baik. Rongga tubuh manusia ada 9. Ada 9 rongga yang utama. Di luar ni lah, topikal. Saya tak cerita yang dalam. Jangan ceritanya organ ni pula, tuan-tuan. Organ ni dia jenuh lah dengan rongga. Saya cerita kat luar ni, topikal di permukaan kulit ni. Ada 9 rongga tubuh. Okey, 9 rongga. 9 rongga ni, tuan-tuan, tempat yang membawa kepada, kalau kata nak jadi penyakit, kat sinilah bermula. Nak jadi penyakit hati, telinga, mata, mulut. Nak jadi penyakit hati, okey, rongga. Nak jadi masalah pernafasan, hidung. Nak jadi masalah dengan kita kata buasir ke apa sebagainya, lubang dubur. Nak jadi masalah dengan hal penyakit kelamin, bahagian kita punya kubul. Diulangi 9. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 1. Naya je 1 rongga. Baik, 9 rongga. Okey, tubuh kita ni. Okey, sorry lah, mana yang baru nak jawab tak sempat jawab, bukan rezeki lah. Kalau tidak saya nak bagi hadiah. Seriously nak bagi hadiah, serius punya. Bukan tipu-tipu punya. Okey, standby lah. Setiap kali saya tanya soalan, kod-kod saya murah hati lah hari ni. Kod-kod lah, selepas saya ada murah hati lagi. Jadi saya tanya soalan, standby untuk jawab. Okey, baik. So 9 rongga ni, iblis masuk. Setiap satu rongga ni iblis dah masuk. Dia dah periksa dah. Dan dia tahu dah, ini makhluk yang dicipta Allah ni, makhluk ni mudah tergoda, mudah rosak. Dia tahu, tuan-tuan, kelemahan kita. That is why kat sinilah kita nak bagi gambaran bahawa benda yang paling kerap digunakan, rongga yang paling kerap digunakan setiap hari. Rongga apa? Yang ini tak ada hadiah. Nak tanya siapa ada respon je. Rongga yang paling kerap digunakan setiap hari. Rongga apa? Rongga hidung. Rongga apa yang paling kerap digunakan? Mulut. Yes. Alhamdulillah, ada yang dapat menjawab. Alhamdulillah, memang rongga mulut yang paling kerap kita guna sehari. Ni saya tengah guna rongga mulut. Tuan-tuan pun siap-silap dah tengah guna rongga mulut. Rongga telinga dah tentulah tuan-tuan tengok. Guna. Rongga mata tuan-tuan guna. Silap-silap 3 rongga tuan-tuan tengah guna sekarang. Telinga guna, mata tengok, mulut pun guna sambil mengunyah kacang. Okey, sambil mengunyah makan, sambil duk makan nasi lauk apa? Ustaz Fadil? Kat mana? Panglima Garang. Promote sikit tempat sahabat kita ni. Nasi ayam kukus, ayam rempah, nasi kukus ayam berempah. Panglima Garang. Okey. Sambil telinga dengar, rongga telinga, sambil mata melihat, sambil mulut mengunyah. Saya ni ialah mulut je duk cakap je, mata je duk tengok. Teluk Panglima Garang. Yes. Teluk Panglima Garang.
Okey. Rongga mulut setiap hari kita guna. Yang paling kerap lah, paling kerap kita guna selain pada rongga mata, rongga telinga. Okey, rongga mulut. So dari sini kita tengok makanan dia masuk dekat mana? Dekat mulut. Okey, makanan dia masuk dekat mulut. Sebab itu benda yang paling asas dalam penjagaan kesihatan. Sebab apa nak jaga kesihatan? Nak elak sakit lah. Jaga sihat ni maksudnya nak elak sakit. Sebab manusia ni, dia asasnya adalah sihat. Sebab apa manusia ni asasnya sihat? Sebab Allah menjadikan manusia ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Manusia ni asalnya sihat. Asasnya sihat, asalnya sihat. Siapa yang membuatkan jadi terdorong kepada sakit, mudarat kepada sakit? Atas kepada tidak jagaan ataupun lepas pandang atau kelalaian manusia itu sendiri. Okey. Jadi pemakanan. Okey, pemakanan. Saya yang normal lah pemakanan ni ramai orang ceritalah. Kalau saya nak cerita lebih pada pemakanan ni, cerita panjang pula cerita dia. Saya nak cerita yang selepas pemakanan ni, rongga yang kedua selepas makanan ni, rongga mata. Sebab apa rongga mata? Sebab melibatkan tidur. Kita nak tahu kita ni dalam keadaan stress level kita ni dalam keadaannya macam mana. Perhatikan cara kita tidur. How do we sleep? Macam mana cara kita tidur? Dia tidur ni dia ada deep sleep, dia ada REM, rapid eye movement. Yang paling last sekali rapid eye movement. REM ni, rapid eye movement ni, waktu itulah mimpi datang. Tuan-tuan, bab tidur ni yang panggil early sleep, middle sleep, lepas tu deep sleep, lepas tu dia pergi pada REM. Okey, fasa tidur. Deep sleep ni tak masuk mimpi lagi. Dia pergi kepada yang disebut REM. Ramai orang dia tak capai REM pun. Sebab bila tak capai REM, dia pergi ke deep sleep, tapi tak sampai deep sleep pun. Dia duduk middle sleep saja. Antara middle dengan deep. Sini kita panggil REM. Okey, middle, deep, REM. Okey, dia antara middle ni dia panggil tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam ataupun duduk dalam keadaan subconscious mind, minda separa sedar. Keadaan ini yang ramai orang sebenarnya tak dapat deep sleep. Deep sleep ni dalam sejam 2 jam. REM mungkin dalam setengah jam. Sebab tu kita tidur malam, tuan-tuan, sebenarnya kita tidur ni, contoh kita tidur pukul 10 malam. 10 malam bawa kepada pukul 12, bawa kepada pukul 1 pagi. Masih belum deep sleep. Deep sleep dia sejam selepas tu atau 2 jam selepas tu. Dia akan deep sleep. Untuk yang sebab itu, waktu apa sebab yang kita kata waktu tidur tu mainkan peranan dalam menguruskan tidur? Sebab apabila waktu tidur tidak betul, cara tidur pun hanyut tak betul. Terutama saya pesan terutama kepada mereka yang hendak menjaga berat badan. Saya tak mau sebut kuruskan badan, sebab kita tak mau kurus. Kita nak sihat badan. Kita nak sihat, kita nak fit. Ramai orang hari ni dia cari jalan nak kuruskan badan. This is not the orang kata the correct way. Macam mana nak manage our life. Kita nak fit. Kita nak cergas, kita nak sihat badan. Bukan kuruskan badan. No. Ni benda ni perlu diubah, tuan-tuan. Produk kuruskan badan. No. Kita tak mau benda produk macam tu, tuan-tuan. Bila ada produk kuruskan badan, kita kalau boleh kita ketepikan. Kita nak paling utama adalah sihatkan badan. What should we do? Pemakanan. Nombor 1 makanan. Nombor 2 tadi cerita pengurusan tidur ni. Bila hendak sihatkan badan, hendak jaga kesihatan badan, nak cergaskan badan, nak fit badan, tidur memainkan peranan penting. Sama juga siapa-siapa pun workout. Workout lah, pumping lah sehari 500 kali. Sit up lah sehari 1000 kali pun. Tapi kalau tidur tak betul, hanyut ke laut workout tu. Okey, ke laut. Okey. So, kat sini penting saya nak beritahu. Kalau kata gambaran bila kita kata waktu tidur tu tadi. Sebab itu perhatikan mereka yang ada masalah susah tidur. Mereka yang ada masalah susah tidur. Apa sebenarnya yang mereka hadapi?
Orang yang ada masalah susah tidur ni, satu, pertamanya orang muda ada, orang tua pun ada. Orang tua bila susah tidur sebab apa? Selalu kita tanya, dia ada susah, orang ngadu pada saya, "Ustaz, mak saya ni susah tidur malam. Dia kadang-kadang dia meracau, kadang-kadang dia cakap benda bukan." So orang pun ingat saka lah. Confirm lah. Orang Melayu kita simple saja. Nak lepas tangan simple saja, lepas kepada jin. Cara paling mudah nak lepas tangan, nak pelepaskan dia punya la adri tu, tidak tahu tu, dia lepas kat jin. Kesudahan jin juga yang ganggu kepala. Apa benda yang aku buat, aku tak buat salah apa benda pun. Jadi bila gambaran tu dia kata ini saka lah, ganggu dan sebagainya. Tuan-tuan, ibu bapa kita yang dah tua, yang sedang sakit, mereka kebanyakan akan alami masalah susah tidur. Why? Saya akan cerita sekejap lagi bersama dengan kenapa orang muda pun ada masalah susah tidur. Dia sama je, tapi keadaan je berbeza. Sama je kalau orang tua kita, tak kira lelaki atau perempuan, dia bedridden kan, terbaring je, tak boleh bergerak. Mereka akan hadapi dua keadaan. Satu, susah tidur. Kedua, cakap merapu. Dia cakap benda-benda yang mengarut. Dia cakap benda-benda yang cakap kadang-kadang cakap tak berhenti, cakap tak berhenti. Okey. Berbalik berlainan keadaan orang muda, dia tak bedridden, tapi dia dalam keadaan dia terlalu aktif, banyak fikir dan mudah sentap. Sensitif. Bila sensitif, dan keadaan ini membuatkan dia akan sama ada dia diam, tidak bercakap apa-apa, diam saja, ataupun dia duduk dalam keadaan dia akan bercakap tak berhenti. Dia bercakap tak berhenti. Dan bercakap tak berhenti ni dari satu top, bukan kita kata macam berbual, tuan-tuan. Dia macam menyampaikan, dia bagi full stress, dia bagi pada kita. Jadi kita ni rasa macam ya. Okey. Jadi dia bagi kepada kita ni, okey, dia bagi pada kita ni macam inilah yang aku rasa. Jadi maksudnya gambaran dia bukan luar perasaan pun. Dia cerita je okey. Keadaan ini lebih kurang sama je. Bezanya seorang bedridden, seorang tak bedridden, aktif gerak. Okey. Dekat mana benda ni berlaku? Tuan-tuan, benda ni berlaku apabila stres yang tinggi. Stres. Saya selalu kata kat diri kita ni ada inner stress. Kita ni ada inner stress. Yalah, kat luar ni stres dalaman ni yang penting, tuan-tuan kena ambil tahu. Stres luaran ni maksudnya benda-benda yang menyebabkan kita stres. Okey. Tapi bagaimana pula cara benda yang menyebabkan kita stres tu ia tidak tersimpan di dalam. Yang ni yang penting kena ambil tahu ni. Stres setiap hari orang hadap. Saya selalu tanya. Ada juga saya pernah tanyalah pada talk saya buat. Saya tanya, siapa dekat dalam ni yang tidak pernah stres? Tak pernah rasa stres? Sekarang ni saya nak tanya kat tuan-tuan jugalah, minta respon kat saya. Siapa kat dalam yang tengah view saya ni yang tidak pernah rasa stres dalam hidup? Tak pernah stres? Tak kira lah nak angkat tangan ke, nak cakap saya ke. Ada tak yang tak pernah rasa stres? Kira sampai 10. Ada orang jawab ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya semua rasa stres lah. Senang cerita. Sekarang ni buat tunggu stres. Cepat Ustaz, cepatlah cerita lagi. Nak tahu lagi ni. Okey. Stres kan? Baik. Semua orang rasa stres, tuan-tuan. Sebab dunia ini dihadirkan Nabi Adam alaihi salam dihantar ke dunia ni dalam keadaan yang stres. Stres sebab apa? Sebab memikirkan dosa diri, sebab melanggar perintah Allah. Itu ahwal bagi keadaan Nabi. Untuk kita juga renungan. Stres. Sebab dunia dekat kita duduk sekarang ni memang stres. Tempat yang free stres hanya di syurga. Full of stress di neraka. So dunia ni pertengahan dia ni. Nak sama ada nak terlalu stres ataupun
terlalu stres. Tak stres atau terlalu stres. Kita ni duk antara dua ni. Duk relax, kadang-kadang stres, kadang-kadang tak stres. Inilah dunia. Inilah dunia. Tapi nak kata tak pernah stres ni, benda yang memang macam Tuan Amir beritahu lah, tak pernah stres tu pelik. Ada orang tak pernah stres, tuan-tuan. Orang yang tidak waras. Orang yang gila. Nampak tak signifikan saya nak beritahu ni? Orang gila ni dia tak ada stres. Dia buat je kerja dia. Tapi tuan-tuan perasan tak? Orang gila ni dia tak ada taklif lah pada dia. Maksudnya dia tidak menanggung taklif, tidak menanggung wajib, tidak menanggung haram, tidak menanggung sunat, tidak menanggung makruh, tidak menanggung harus lah. Faham tak maksud saya sekarang? Free stress hanya di syurga. So orang yang tidak waras ni sebenarnya dia dalam free stress, tapi free stress ni tak kena tempat lah. Sebab tu orang nampak macam orang gila je. Okey, tapi saya tak katalah orang yang tak waras ni dia umpama dah duduk dalam syurga, bukan. Dia gambaran dia macam syurga. Sebab itu kalau kita tengok orang yang mengambil syabu, orang ambil apa dia lagi, ganja, dia tenang saja. Dunia umpama syurga. Okey, jadi dekat sinilah gambaran dia. Sebab dia nak free stress. So tuan-tuan, stres ni nak tak nak, cara dia untuk meletakkan diri kita ni berada dalam keadaan free stress. Kita tak boleh gambar kita kata aku tak pernah stres, tapi kita cuba sedaya mungkin keluarkan stres yang ada dalam diri kita ni tidak membelenggu kita. Stres akan datang, terutama dengan ekonomi macam-macam. Tapi macam mana nak bagi stres tu tidak duk belenggu kita? Nombor satu, pengurusan tidur lah tadi. Saya kata tadi pengurusan tidur. Yang tentang pengurusan makan, dia lebih kepada antibody. Tapi bab pengurusan tidur, bukan saja dia akan pergi kepada antibody, dia juga pergi kepada hal pengurusan stres. Stress management. Bila pengurusan stres tidak betul, bermaksud pengurusan kehidupan tidak betul. Sebab itu, dalam dunia ini, tuan-tuan, kita sering berada dalam keadaan yang perlu sentiasa letak diri kita dalam keadaan yang bersedia. Tidak bersedia itu akan membawa kepada kejutan. Kejutan boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Bersedia. Okey, persediaan lah saya nak cerita ni, persediaan. Okey, persediaan paling utama sekali hari ni saya nak cerita yang hari ni lah, yang hari ni. Sebenarnya banyak persediaan kena buat untuk menghadapi kehidupan. Tapi persediaan hari ni saya nak cerita tentang tidur. Why tidur ni? Sebab pertamanya cara pengurusan tidur kita, timing masa tidur. Kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh, kalaulah tak ada urusan hidup mati. Kalau tiada urusan hidup mati ni, saya pesan jangan pergi beritahu kat doktor-doktornya on call, beritahu dekat sahabat-sahabat kita yang kerja security guard, yang kerja sebagai polis yang meronda, beritahu kalau boleh tidur kena awal. Nayalah tuan-tuan kena balik lah nanti. Siapa nak jaga ni apa semua. Okey, baik. Maksudnya kalau boleh, jika tiada urusan hidup dan mati, tidur tu biar awal. Tidur awal. Apa maksud tidur awal ni tuan-tuan? Tidur awal ni macam mana? Kita ada malam, lepas tu kita ada tengah malam. Tengah malam pukul berapa? Pukul 12. Tengah malam pukul 12. Okey, saya tak tahulah kat tempat lain tengah malam tu pukul 2 pagi. Okey, tengah malam pukul 12. Okey, jadi bila disebut malam, kita panggil tidur malam. Kita tak panggil tidur tengah malam. Tidur ni waktu malam. Maka malam yang sebenar-benarnya panggil waktu tidur malam ni adalah lebih kurang, kalau nak ikut lebih kurang lah, sejam selepas solat isyak. Sejam selepas solat isyak dah kena standby untuk waktu tidur sebenarnya. Sejam selepas solat isyak dah kena standby untuk waktu tidur. Bersyukurlah kita waktu ada PKP. Bersyukur bukan apa, bersyukur dari sudut apa dia? Hikmah, pandai hikmah. Waktu ada PKP, kedai-kedai malam dah tutup, mamak dah tak ada. Tak boleh buka tengah-tengah malam. Maka orang dah waktu malam dia tak tahu nak buat apa dah. Waktu malam dia tidur awal. Sepatutnya pengurusan stres dah bermula pada waktu itu. Tapi waktu itu ramai juga orang tak dapat kawal stres. Panggilan kami dapat banyak. Kami di TIAF ni dapat banyak panggilan aduan. Masa PKP ni
bukan pesakit sendiri yang call, keluarga pesakit lah. Keluarga pesakit yang call, beritahu bahawa anak dia ke, kakak dia lah, adik dia lah, macam ni, cakap sorang-sorang dalam bilik, duduk orang gelap-gelap, tak nak keluar bilik. Start PKP, maka jadi macam tu. Jadi untuk kami ni dah biasa hadap dengan pesakit-pesakit yang macam ni. Kita dah faham apa isu dia. Cuma orang yang tak berapa faham, dia rasa macam pelik. Sebenarnya tak pelik tuan-tuan. PKP ni bukan benda-benda yang biasa sebenarnya untuk orang yang tak biasa dalam pengurusan stres. Maka dia akan jadi luar biasa kepada dia. Okey, tak apa. So tidur, saya cerita tidur tu. Baik. Bila tidur ni, mesti kalau boleh sejam selepas isyak tu, bukan tidur terus. Persediaan untuk tidur. Contoh isyak sekarang 8.40. 8.44. Melaka 8.44 lebih kurang. Sejam 9.44. Maksudnya pukul 10. 10.30 tu dah boleh tidur dah sebenarnya. Waktu just nice untuk tidur. Okey. Tapi ini fenomena kita sekarang ni, apabila ada ni gadget yang dipanggil bercahaya, nur di tengah malam. Inilah dia. Nur di tengah malam. Duduk dan selimut, gelap dah, tapi ada cahaya. Okey, jadi waktu itulah kita main game, waktu itulah kita berchatting, waktu itulah kita sliding dia punya screen, tengok FB lah, tengok Shopee, tengok Lazada, apa-apa semua. Kenapa waktu siang tak boleh? Oh, sebab waktu tak ada, sebab bekerja. Masa boleh diurus, tetapi tidur ni tuan-tuan, dia penting. Kerana apabila tidur tidak betul, macam saya beritahu, pengurusan hidup akan terjadi tidak betul. Okey, dia jadi tabiat. Body clock kita akan berubah. Body clock ni, rhythm ataupun body rhythm kita, body clock kita akan berubah. Kita tak nak ubah body clock kita tuan-tuan. Bila berubah body clock, dia akan ubah segala sistem pengurusan dalam tubuh kita. Pengurusan terutama pengurusan hormon lah. Okey, baik. So, tidur. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, orang yang ada masalah dengan mental health, iaitu kesihatan mental ni, dia bermula dengan tidak boleh tidur malam. Bermula dengan sukar tidur malam. Lepas tu dia pergi tidak boleh tidur malam. Sukar tidur malam. Lepas tu dia pergi kepada tidak boleh tidur malam. Okey. Ini yang kena tolong perhatikan pada anak-anak kita. Saya banyak tengok kes ibu bapa datang jumpa saya bawa anak. Anak tu tak nak dengar cakap, tantrum, melawan kata. Ni saya cerita yang umur 10 tahun ke bawah. Tidak mahu dengar cakap, kadang-kadang menjerit-jerit, lepas tu menggelumpur. Soalan saya, nombor satu, adakah anak itu diberi gadget? Main telefon? Yes. Tick. Yes. Lepas tu, adakah anak itu tidur lewat malam? Dijawab mak ayah dia jawab lah. Ni mak ayah dia jawab. Lewat tu tak lewat sangat lah Ustaz. Tapi dalam pukul 12.30 malam baru dia tidur lah. Tuan-tuan rasa 12.30 malam untuk budak umur 10 tahun ke bawah, tidur lewat ke tidur awal? Saya nak tanya tuan-tuan. 12.30 malam untuk budak 10 tahun ke bawah, tidur pukul 12.30 malam, awal atau lewat? Saya nak tanya. Apa respon? Kita nak tahulah masing-masing. Okay, Muhammad Iqbal jawab lewat. Kalau clock dah lari boleh betulkan semula ke Ustaz? Yes, of course. InsyaAllah boleh. Ni saya nak cerita cara nak betulkan clock lah ni. Body clock, cara nak betulkan body clock. From now on, jangan saja view. Please take note and do it. Bukan duit. Do it. Janganlah lepas ni saya dah habis beletir ni, berbuih mulut duk cerita ni. Tak berbuih lah, macam berbuih je. Okay, duk cerita ni, tapi lah sekali ke laut. Saya nak cerita cara nak betulkan body clock lah ni. Dia cara nak cerita cara nak betulkan body clock. Supaya, tolong tuan-tuan, tidur ni benda yang penting. Tuan-tuan tidur awal, bangun awal. That's the best way. Macam mana kita nak jadi orang yang berjaya. Okay. Tidur awal, bangun awal. Kerja tu boleh je tangguh sekejap je. Contohlah, ni tabiat siapa-siapa yang study lah. Zaman kita study dulu. Oh, assignment tak siap.
Assignment tak boleh lagi, kena stay up malam ni, kena buat assignment. Okey. Jadi kita pun tunggulah buat kerja, buat kerja. Last apa jadi tuan-tuan? Pukul 3-4 pagi tertidur juga. What's the point? Nampak tak? Kita set benda tu. Aku tak boleh tidur lah ni, aku kena siapkan kerja aku. What's the problem? Kau tidur awal, lepas tu bangun awal. Rehat pun dapat, bangun pun cergas. Jadi simple je benda ni kepada student. Zaman saya belajar dulu tak ada gadget. Zaman saya belajar dulu tak ada gadget. Zaman kalau cari maklumat kena pergi library, bongkok-bongkok cari buku, cari thesis apa semua. Tapi zaman sekarang semua di hujung jari. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi zaman sekarang ni nak kalau stres sangat dia main game. Tuan-tuan rasa main game tu boleh hilang stres ke? Ini saya nak bagi cara macam mana nak hilangkan stres by natural yang sebenarnya this is our body nak. Ini yang body kita nak. Ini yang tubuh aku nak. Okey. Jangan bagi apa yang nafsu kita nak. Kita nak apa yang tubuh kita perlukan. Nafsu ni jenuh tuan-tuan. Silap-silap awan tu you nak makan macam makan ais. Jadi bukan nafsu nak, tubuh nak. Tubuh perlukan. Kita bagi. Okey. So 12.30 tidur lewat kan? Masing-masing jawab lewat. Okey. Kalau siapa jawab awal saya rasa something is wrong lah. Okey. Baik. Jadi dua keadaan. Satu, anak tu diberi main gadget. Keduanya, anak itu tidur lewat. Apa persamaan dia dengan kita sekarang? Yang mana yang ada masalah sukar tidur ni lah. Yang ada masalah sukar tidur malam. Dia suka tidur malam. Dia suka tidur malam ni satu hal tuan-tuan. Masalah dia dah suka tidur malam, tapi waktu siang pula dia tidur. Ni lah body clock berubah ni nama dia. Body clock dah berubah. Benda yang sama berlaku pada orang yang kerja shift. Yang kerja shift. Malam dia kerja, siang tu dia balik rumah je dia tidur. Tuan-tuan dapat perhatikan perbezaan antara orang yang malam dia tidur, dia jaga tidur, dengan orang yang kerja shift malam, macam mana tubuh mereka menahan sakit, menahan penyakit, bukan sakit, menahan penyakit. Antibody. Satu lagi cara kita sebut respon. Macam mana dia respon kepada sesuatu permasalahan atau sesuatu hal. Slow ataupun steady ataupun fast. Benda tu. Okey. So tidur. Malam kalau boleh tidur sejam selepas isyak dah buat preparation untuk tidur. Ni preparation untuk tidur. Ni yang saya nak cerita juga, preparation untuk tidur. Ramai orang kalau tidur dia tidur je malam. Tak special lah tuan-tuan. Tidur ni benda special. Yang Allah bagi kepada manusia. Yang Allah bagi kepada makhluk. Tidur, nikmat. Siapa kat sini rasa tidur tu bukan nikmat? Ataupun tidur ni satu siksaan? Tak ada kan? Harap tak ada lah. Tiba-tiba ada yang kata tidur ni suatu siksaan. Something is wrong lah. Kena berubat tu. Okay, tu bapak pada saka dah kalau macam tu. Okay, baik. So, tidur. Maksudnya tidur ni suatu nikmat. Allah bagi manusia. Ada orang sampai makan ubat tidur, saya nak tidur. Ni saya bagi preparation untuk tidur. Preparation untuk tidur, pastikan baju ni longgar-longgar. Jangan pakai baju ketat-ketat nak tidur. Nak tidur ni baju longgar-longgar. Yang orang kata yang selesa untuk bergerak. Okay. Kalau orang Melayu kan pelekat lah. Kan pelekat, baju pagoda. It's okay, no problem. Tapi at least sekali-sekala pakailah baju cantik-cantik sikit. T-shirt cantik-cantik sikit. Ada fashion sikit. Yang mana nak tidur dengan isteri. Okay. Bila tidur dengan isteri ni pakailah baju elok-elok sikit. Suami isteri pun nak tidur dengan suami, pakailah baju elok-elok sikit. So kalau orang perempuan, kebanyakan orang Melayu pakai baju kelawar. Lelaki kan pelekat baju pagoda. Tak ada masalah lah kalau itunya selesa. No problem lah. Tak boleh tidur siksaan. Okay. Baik. So pakaian. Kedua, wangi-wangian. Wangian yang tidak tengik hidung. Yang tidak tengik hidung. Wangian yang menenangkan tidur, menenangkan hidung. Senang cerita.
Okey. Wangian yang menenangkan hidung kita. Jangan wangian sampai orang nak tidur pun tak boleh lengan wangian tu. Okey. So sekarang ada orang guna maaf. Ada orang yang guna essential oil lah, macam-macam lah. Dia guna. Ada yang guna minyak wangi yang segar-segar. No problem. Apa saja wangian yang menenangkan hidung. Dan kalau boleh yang natural lah. Jangan yang kimia sintetik terlalu tinggi, terlalu kuat. Okey. Tapi dua benda ni dah betul persediaan. Cuma ramai orang sebelum tidur atau masa nak tidur, masa ni lah dia perkena jajan. Masa ni lah dia pergi perkena jajan. Dia makan jajan tu, makan kacang. Makan kacang waktu nak tidur. Can you imagine benda tu tuan-tuan? Perut nak kena hadam lagi. Macam mana nak tidur tu, tidur yang bebas dengan stres. Okey. Bila kita sebelum nak tidur ni kita makan, tak ada maknanya tuan-tuan. Tidur tu bebas stres. Okey. Nak dapat deep sleep, lagilah tidaklah. Saya perhati ada orang dia suka sebelum tidur malam-malam je dia pergi cari nasi kandar makan. Please ubah benda ni tuan-tuan. Nasi kandar sedap, nasi kandar tak sedap ke apa ke. Malam bukan waktu makan yang benda yang macam itu. Malam adalah waktu untuk merehatkan tubuh. Lain sekali saya ulang. Malam adalah waktu untuk merehatkan tubuh. Malam adalah waktu untuk merehatkan organ. Waktu malam untuk merehatkan terutama organ yang paling kena rehat, perut. Tapi tuan-tuan tahu tak, organ yang paling tidak akan aktif waktu kita tidur, agak-agak organ apa? Siapa boleh jawab? Tak dapat hadiah lah, yang tak dapat hadiah lah. Biar tahu, tanya je. Organ apa yang paling aktif waktu kita tidur? Siapa boleh jawab? Lengor juga pegang handphone ni. Tak. Okey. Organ apa yang paling aktif waktu kita tidur? Siapa boleh jawab? Kira sampai 10 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang jawab perut. Salah, tak betul. Jantung, tak betul. Jantung hibernate waktu kita tidur, tak bekerja, tak aktif. Kalau jantung tak aktif masa kita tidur, tak tidurlah nama dia. Perut pun tak betul. Usus pun tak betul. Yes, Tuan Azfar kita jawab betul. Otak. Otak ni organ yang paling aktif waktu kita tidur. Sebab itulah waktu tidur kita boleh terbang ke Mekah. Waktu tidur kita boleh terbang ke London. Waktu tidur kita boleh terbang sampai ke mana-mana waktu tidur ni. Sekarang ni boleh terbang tapi tak nampak. Tapi waktu tidur ni dia nampak. Faham tak apa saya nak maksudkan? Otak ni waktu dia tidur, waktu kita tidur, otak organ yang paling aktif sekali. Bayangkan kalau kita tak tidur tuan-tuan, macam mana otak nak aktif? Otak tidak aktif lah. Nampak? Faham tak sekarang ni? Sebab apa kena tidur? Orang kata nak aktifkan otak, nak aktif membaca tu dapat orang kata membagi otak kita lebih bijak sebagainya. Tidak. Membaca itu dia memberi kesan kepada bagaimana otak kita menginterpretasi sesuatu maklumat. Menginterpretasi maksudnya kewarasan, dalam kewarasan. Tapi cara nak aktifkan otak yang betul-betul tuan-tuan adalah tidur. Tapi waktu betul lah tidur tu, bukannya tidur je panjang macam baby. Sebab tu baby dia kena tidur 8 jam minimum. Baby dia perlu tidur 8 jam minimum. Baby yang kurang tidur bermaksud baby yang stres. Sebab tu dia akan menjerit, menangis. Baby yang menangis, perasan baby menangis malam. Baby menangis malam. Jadi bila kita tengok baby menangis malam, tidur tak betul sebagainya, dia akan mudah kena penyakit. Cuba tengok anak-anak kita baby.
Kalau dia tidur tu tenang, relax. Baby macam ni, baby yang susah dapat sakit. Susah demam, susah nak kena sakit lah senang cerita. InsyaAllah. Tidur. Okay, saya nak cerita ni benda yang simple. Saya share benda saya tak guna term-terms yang buat tuan-tuan akan pening, nak pening-pening. Okay. Terms yang simple nak bagi tuan-tuan nampak. Oh sebab tu lah, oh sebab ni, oh tu panjang lah lepas ni. Okay, baik. So, kena pastikan sebelum tidur ni, tadi saya cerita, pakaian kena longgar-longgar. Longgar, kita relax lah, relax. Jangan pakai baju yang ketat-ketat. Okay. Ni untuk tidur. Okay. And then, wangian yang tidak tengikkan. Bab makan. Ketiga, makan. Jangan makan sebelum tidur. Maksudnya, kita hisap pukul apa? 8.44. Maksudnya, kalau kita nak makan, 2 jam sebelum isyak tu dah kena makan. Kalau betul nak makan malam. Maksudnya pukul apa? Pukul 6. Sebelum pukul 7 tu dah kena makan malam. Orang kita, orang Melayu kita, kalau sebut makan malam, betul-betul malam dia makan. Bukan sebut makan malam tu adalah waktu malam kita makan, tuan-tuan. Makan malam ni maksudnya makan untuk menjelang malam. Jadi macam mana kita nak jaga perut kita, tuan-tuan? Macam mana kita nak jaga berat badan kita? Kalau kita tidak jaga tubuh, tak jaga keperluan tubuh, tak jaga keperluan otak. Otak dan perut saling bekerja, tuan-tuan. Otak dan perut saling bekerja. Kalau salah satu jam, bukan jam lah, dia kata komunikasi dia tu lag. Okay, ialah lack of communication otak dan perut, maka tubuh akan ganggu. Sebab otak dah beritahu dah, aku time ni aku nak tidur. Tapi kenapa bagi aku nak kena keluar lagi maklumat supaya engkau nak hadam? Tu maksud dia. Jadi simple. Maksudnya otak gambaran dia beritahu waktu ni bukan aku nak keluarkan maklumat supaya engkau hadamkan makanan. Waktu ni kerja aku lain. Tapi kenapa kau tambah lagi kerja aku? Dia jadi tak betul. Yes, tak sense. Okay, jadi kita kena ada synchronize lah pekerjaan organ kita ni. Tak apa, hari ni saya nak cerita tidur saja. Kalau tuan-tuan nak lebih, kita akan buat live lain, tapi yang tu kena bayar. Satu live kena bayar RM10,000. Memang sebagai sudah lah tak buat, tuan-tuan. Okey. Jadi maksudnya kat sini otak dan perut saling bekerja. Kita faham kat situ So, kalau waktu elok nak makan ni, yang disebut makan malam adalah 2 jam sebelum isyak. Tuan-tuan, tempat tuan-tuan isyak pukul berapa? Tolak 2 jam. Simple. Saya bagi satu benda mudah nak buat lah ni. Mudah nak buat. Tak payah nak pening lah. Pukul berapa waktu elok makan malam? 2 jam sebelum isyak, at least makan dah. Sebab sejam selepas isyak, nak persediaan untuk tidur. Jadi dalam masa sejam sebelum isyak tu apa yang kena buat? Apa yang nak kena buat? Bacalah Quran. Bolehlah nak tengok TV sekejap. No problem. Nak tengok movie ke. Okay. Kalau orang yang betul jaga kesihatan, tuan-tuan. Ini saya bagi gambaran. Orang yang betul jaga kesihatan, dia jaga kesihatan makan, perut. Dia jaga kesihatan tidur. Bab tidur. Bab perut. Kan kalau orang jaga diet, dia ada cheat day. Dia ada cheat day. Cheat day maksudnya hari ni aku nak makan apa saja, tapi hari lain aku tak nak makan. Dia ada cheat day dia. Macam tu juga dia kalau dia jaga bab tidur. Hari ni ada cheat day aku. Hari ni ada cheat day aku. Aku mungkin nak tengok movie sampai pukul 11. Nak tengok movie sampai 11.30. Nak tengok movie sampai pukul 12. Cheat day lah tu kira. Tapi kalau tiap-tiap hari cheat day ni masalah memang kena tipu lah, tuan-tuan. Bukan cheat day dah, tuan-tuan. Cheat life dah nama dia. Okay. So, kat sinilah tuan-tuan gambaran dia. Bila kata tidur ni mesti ada persediaan dia. Okey, persediaan sebelum tidur ni maksudnya 3 dah saya sebut tadi. Jaga pakai pakaian yang longgar-longgar, yang relax, untuk relax. Wangian yang menenangkan hidung, yang tidak tengikkan hidung. And then makan 2 jam sebelum isyak, bukan 2 jam sebelum nak tidur. 2 jam sebelum isyak. Ni simple sebagi ni. Nak ikut-ikut, tak nak ikut rasa macam aku punya lebih elok lagi plan aku. Buatlah, tak pulanglah. Saya bagi plan yang mudah. Dia sekaligus untuk tuan-tuan nak jaga apa dipanggil, nak jaga pengurusan badan. Bukan kuruskan badan, pengurusan. Menguruskan badan.
Dia kurus ni ada dua. Urus dan kurus. Saya bukan cerita kurus, saya cerita urus. Nak uruskan badan. Kan nanti jenuh tuan-tuan kalau kata saya ajar cara kuruskan badan. No. Saya tak ajar cara kuruskan badan. Saya lebih suka nak ajar, nak share pada orang cara nak sihatkan badan. Itu lebih baik. Okey, baik. So, bab sebelum tidur 3 benda, iaitu adanya baju yang longgar, lepas tu kita wangian-wangian, and then dia ada makan sebelum jangan makan sebelum tidur. 2 jam sebelum isyak boleh makan. Start from today. Boleh atau tidak boleh? Siapa rasa boleh, jawab boleh sekarang. Siapa rasa tidak boleh, terpulanglah. Diri masing-masing. Okey, respon boleh atau tidak. Kita nak tengok. Saya nak masuk topik yang best lagi lepas ni. Hari ni ada masa sikit. Bawa anak-anak main pasir pantai. Bawa isteri kita dating. Okey. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Lagi respon boleh. Kita nak tengok siapa yang boleh dan tak boleh. Dan tak boleh tu sebab apa kau tak boleh? Adakah sebab sikap ke, tabiat ke? Boleh tuan-tuan, kita boleh set benda ni. Kita boleh buat. Beza dekat kita saja. Okey, dekat kita ni macam mana kita nak buat, nak settlekan diri kita. Hafiz. Sorry ada selingan sikit ni. Hafiz. Hamzah. Okey, semua jawab boleh. Alhamdulillah. Saya doakan Allah mudahkan plan kalian. InsyaAllah Allah mudahkan. Baik. Kalau minum malam ada aturan juga ke? Okey. Minum malam sebaiknya malam ni kalau boleh kita nak tidur malam, kita tak nak buah pinggang kita terbeban dengan air lagi nak kena. Dia akan proses dan kita akan bangun malam. Benda ni akan membuatkan kita susah dapat deep sleep. Minum sebelum tidur akan membuatkan kita susah dapat deep sleep. Yang tu yang paling orang kata paling penting kena faham lah. Macam mana orang kata macam mana dapat deep sleep. Antara tip nak dapat deep sleep, jangan minum sebelum tidur lah. Bukan haram, bukan dia sampai tahap seteruk jangan makan sebelum tidur. Boleh je nak minum. Kalau dahaga minum lah, nak kata apa. Tapi kalau tak ada keperluan, janganlah kita minum sebelum tidur. Tapi antara benda yang boleh membantu juga sebelum tidur, ni tu kata dalam sejam sebelum kita persediaan tidur tu, iaitu pukul 8.44 kita solat isyak, ada 9.44 persediaan kita tidur. Dalam masa sejam tu, waktu tu lah nak minum. Nak minum apa dia? Okey, minum yang paling disarankan sebelum tidur. Untuk mereka yang tiada masalah komplikasi penyakit lain lah. Okey. Yang mana minum yang paling digalakkan sebelum dalam persediaan tidur ni, waktu dalam proses persediaan tidur ni adalah kita sebut air teh apa agak-agak teh apa nak kena minum dalam persediaan sebelum tidur. Take note ni, kalau ada orang jawab betul pun take note, saya akan jawab kata betul. Kalau kata benda tu tak tepat, saya jaga tak tepat. Teh apa yang kena minum sebelum kita tidur? Bukan teh tarik, of course not lah. Janganlah teh tarik tuan-tuan. Teh, tapi bukan teh tarik. Okey, kira sampai 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak ada. Yes, teh hijau. Terima kasih Tuan Muhammad Razi. Hakimi. Adik, ke atas sikit.
Sekejap selingan je. Ke atas sikit. Budak-budak dia suka main air laut. Tapi kita ni kena perhatilah. Bagus tuan-tuan, nanti saya cerita pasal laut ni, pantai. Nampak dia penting dalam pengurusan stres tambahan kita hari ni. Main kat situ. Atas sikit je. Atas sikit je, main kat atas sikit je. Jangan sampai tempat air yang tu. Okey, teh yang paling kena minum, yang paling galakkan minum adalah teh hijau, green tea. Please take note. So, dalam masa sejam persediaan, dalam waktu sejam persediaan sebelum tidur tu tadi, waktu tu lah nak minum green tea ke. Jangan minum, tolonglah jangan tam teh tahalia lah, teh tarik lah apa semua, teh masala. Never ever tuan-tuan. Benda tu akan streskan badan. Yes, stress. Sebab bila teh tarik tu utamalah gula tinggi. Hamzah tu, Hamzah. Hamzah tu jangan bagi kat sana sangat Hakimi. Angkat. Sorry selingan. Okey dah. Okey. Teh hijau air teh yang digalakkan minum sejam sebelum tidur ni adalah teh hijau. Teh hijau apa yang paling baik, yang baik? Teh hijau yang baik. Kita tak adalah nak kata teh hijau ni baik je ni kan. Asal teh hijau lah tuan-tuan. Asal teh hijau. Teh hijau. Kalau adanya ada teh hijau jasmin, ada teh hijau macam-macam lah. Jangan bantai teh madras masalah teh lah apa semua. Baik. Nak kira air cukai apple pun boleh. Cukai apple pun boleh. Air cukai apple. No problem. Asalkan jangan kita ambil benda-benda yang ada bersifat gula lah. Gula tinggi. Kita tak galakkan lah sebelum tidur. Air putih pun okey. Tapi kalau dapat minum teh hijau lah lebih baik. Siapa nak jaga teh hijau bukan ada pewarna ke? Carilah teh hijau yang tak ada pewarna. Jangan teh hijau yang Thailand tu. Teh hijau Thailand tu memanglah pewarna. Green tea, the real green tea. Daun, jenis daun punya. Kalau dapat yang daun tu lebih baik lah. Tapi sekarang dah ada yang uncang. So cari yang uncang tu. Green tea, boh ke apa ke, terpulang lah. Asal green tea. Jangan green tea yang ada pewarna tu. Yang warna hijau tu. Macam saya beritahu orang Melayu kita, sebut saja makan malam, makan betul-betul malam. Sebut teh hijau, dia ingat teh tu warna hijau. Bukan macam tu. Maksud green tea tu, daun tu dalam keadaan hijau. Dia teh yang ada campur bahan-bahan lain apa semua. Dia teh tu saja. Okey, kalau dapat yang organik lebih baik lah. Okey. Tu air lah apa yang nak minum sebelum tidur. Bagi hilang inner stress kita ni. Ahmad tea pun boleh, no problem. Ahmad tea pun boleh. Ahmad tea, green tea. Ahmad green tea. Okey. Okey, so tu. But benda tu penting So kita kata baju longgar-longgar, wangian. Lepas tu jangan makan sebelum tidur. Kalau nak minum sebelum tidur sejam, dalam masa sejam tu, masa tu lah nak minum teh hijau apa sebagainya. Tapi tuan-tuan, ingat antara benda yang amat 3 kali amat tu. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sebut 3 kali satu benda tu penting lah maksudnya. So sunnah dia kalau kita nak sebut satu benda tu penting, sunnahnya sebut ulang 3 kali. Baru orang mudah ingat, mudah ambil perhatian. Baik. Teh dengan halia mana okey? Teh dengan halia mana? Halia pun okey, air halia suam. Boleh juga malam-malam, no problem. Jangan bubur gula sudahlah. Okey. Teh kalau teh hijau, bukan teh apa, teh hijau. Halia tak ada gula macam tu. Okey. Amat adalah kita punya muscle. Sebab apa orang jadi susah tidur, insomnia, adalah disebabkan muscle dia stres. Dia kerja sehari, dia berdiri lama, dia berjalan lama, dia buat kerja yang berat, badan dia, maksudnya dia pergi kepada muscle pain. So muscle pain tu satu hal, satu lagi muscle dia tu stres dan membuatkan dia susah tidur. Teh daun zaitun, no problem, boleh, no problem. Asalkan benda-benda natural macam tu okey je, no problem, tak ada masalah.
Okey. So habis cerita pasal teh ni macam-macam teh keluar sekejap lagi ni. Okey, jadi balik-balik cerita bab tubuh kita pula, muscle kita. Benda nak bagi relax, kita kena bagi relax. Bila tidur ni cerita relax. Relax ni bukan saja relax kita pemikiran. So, bila nak tidur ni, benda yang kena relax adalah pemikiran kita kena relax. Sebab tu ada orang yang disarankan sebelum tidur kita, saya selalu sarankan antara pasangan buat pillow talk. Pillow talk, bukan pillow fight. Pillow talk. Pillow talk ni maksudnya suami isteri bersembang sebelum tidur. Ceritalah hal masa depan, macam mana, apa plan kita, apa benda-benda ringan-ringan. Pillow talk ni amat membantu tuan-tuan untuk merangsang melatonin. Merangsang melatonin. Dia buat hormon tidur kita akan lebih keluar. Pillow talk ni. Sebab kita akan meluahkan perasaan. Contoh isteri tanya, abang, apa ni abang tengok dekat saya ni, abang sayang dekat saya. Benda-benda yang macam tu. Suami pun ada tengok pasal cantik. Benda-benda yang macam tu, sembang-sembang relax. Jangan sembang-sembang macam mana cara nak memulihkan ekonomi negara yo. Dalam tu bukan pillow talk dah tuan-tuan. Tu table talk nama dia. Okey. Benda yang relax. Yang ni betul-betul nak tidur ni masa duduk kat bantal tu panggil pillow talk. Jangan guna ambil table talk ke pillow. Okey. So, apa yang sebelum tidur, maksudnya benda yang bagi hilang relax. And then stress badan kita. Apa benda yang stress? Keletihan lah. Letih ni akan membuatkan kita susah tidur tuan-tuan. Letih ni ada yang buat lelap je terus. Last sekali bangun pun letih. Yang ni maksudnya dalam keadaan terlalu letih, stres, maka kita terlelap je terus. Kita terlelap. Yang tu pun kita tak nak. Tidur ni biar ada persediaan. Tidur ni mesti ada persediaan. Tidur ni mesti ada persediaan. So persediaan ni bebas stres dalam pemikiran. Jangan sembang benda-benda yang berat. Jangan sembang cakap benda-benda yang boleh membuatkan kita stres lagi. Okey. So, benda yang saya sebut tadi yang hilang pemikiran ni, yang ni lah penting. Iaitu bebas stres ni daripada pemikiran sebelum tidur ni, pillow talk. Sebab apa buat pillow talk ni? Supaya keluar daripada alam ni. Ni alam ni. Ni alam yang tuan-tuan duk tengah tengok ni. Alam gadget. Ramai orang sekarang bila pillow talk, dia pillow talk bukan dengan isteri, dia pillow talk dengan gadget. This is memang benda yang tidak sihat untuk pemikiran. Mulalah masa tu trigger dengan benda yang bukan-bukan dalam pemikiran. Kena pula orang mengumpat, kena pula orang macam ni, macam tu, macam ni. Lagi tuan-tuan, tidur duk mengigau benda macam tu. Sebab apa? Early sleep kita telah diletakkan dengan benda-benda macam tu. Input dia macam tu. Tak betul. Sebab tu kalau boleh, pillow talk ni perlu dibuat untuk hilangkan stres pemikiran sebelum tidur. And then, badan kita letih. Macam mana nak hilangkan badan yang letih? Badan yang letih ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila kita tidur dalam keadaan stres, dia akan tidur. Tapi kita bangun pun dalam keadaan stres. Sebab stres ni adalah wake up hormone. Wake up hormone. Sleep hormone, melatonin. Wake up hormone adalah stres. So, bayangkan tuan-tuan, tidur ni dalam keadaan stres, bangun pun stres juga. Oh, this is not orang kata tak betul ni. Maksud benda ni tak betul. Not right lah. Benda tak betul. Kita kena tidur dalam keadaan melatonin, relax. Tubuh relax, akal, otak relax. Siapa perempuan yang abang mesej tadi? Mr. Rotobik kita. Okay. Yang tu dah jadi lagu ni. Siapa perempuan yang mesej jadi macam lagu dah pula. Okay, so pillow talk untuk hilangkan stres pemikiran. Make sure bila berada di bantal, cuba disiplinkan diri. Dua keadaan berada di meja makan, berada di bantal tidur. Ingat betul-betul ni, saya tekan betul-betul ni lain sekali. Dua keadaan. Berada di meja makan, berada di bantal tidur. Handset jangan berada di tangan. Sekali saya ulang Ini kebahagiaan hidup ni. Kebahagiaan hidup. Tips nak bahagiakan hidup. Orang hari ni cari kebahagiaan sana sini sana sini, tapi sebenarnya depan mata je. Kita yang tak reti nak ambil tahu. Dua keadaan. Apabila berada di meja makan, apabila berada di bantal tidur.
never ever touch your phone. Kecuali ada hal hidup dan mati. Tapi kalau sengaja-sengaja nak slide, nak ni, nak konon saja-saja semuanya, never ever. Don't ever. Cubalah ubah. Tabiat itu tabiat sebenarnya, tapi boleh ubah perlahan-lahan. Okey, perlahan-lahan. Allah bantu. Kita minta Allah bagi jalan keluar. Allah bagi jalan keluar. Baik. Okey, tadi bab pemikiran nak hilangkan. Lepas tu badan letih macam mana? Baik. Saya sebelum ni kalau tuan-tuan perasan PHS eksklusif ada keluarkan satu produk yang mana nama dia minyak ampuh. Bukan angkat tangan, bukan dalam kelas ni. Siapa yang dah ada minyak ampuh ni, tolong respon. Saya nak tengok siapa yang dah ada minyak ampuh ni. Nanti baru saya cerita apa benda dia minyak ampuh ni. Saya nak kata saya jual nak promote produk ke apa-apa semua terpulang lah, tapi saya nak cerita benda yang utama sekali. Jadi stres pemikiran ni bab stres badan. Macam mana nak bagi hilang stres badan tu tadi? Okey, siapa yang dah pernah ada minyak ampuh sebelum ni? Tak ada. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tak apa, tak ada. Saya nak cerita sikit bab stres badan. Macam mana nak hilangkan stres badan kita? Antara penting sekali adalah benda-benda orang kata oil lah, jenis oil yang mana oil tu boleh membuatkan badan kita relax. Bahan-bahan dia dari bahan yang sihat, yang baik, yang membuatkan badan kita relax. So nak tak nak, kita kena cari bahan-bahan yang selamat, digunakan, yang selamat untuk digunakan, yang ada dipercayai. So kalau nak buat sendiri pun boleh. Antara lain syarat dia, tuan-tuan, cara nak buat minyak, tuan-tuan kena sediakan 7 batang akar bunga kayangan. 7 batang akar bunga kayangan. Okey. Lepas tu 7 dulang biji teratai langit. Itu bahan-bahan lah yang kena disediakan. Senang tak nak cari rasa-rasa? Okey. Rasa susah kan? So tak payah pening kepala. Kita dah sediakan. Tuan-tuan, ada orang cerita pada saya, sebab apa yang kita buat ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak sangkal putung? Sangkal putung. Pernah dengar sangkal putung? Sangkal putung ni sejenis perawatan untuk orang tulang patah. Patah tulang. Okey, saya pernah belajar bab patah tulang ni dulu dengan orang Madura, sebab masa tu kita belajar silat cemande. So nak tak nak kena belajar bab sangkal putung ni, bab perawatan patah, sebab latihan cemande ni diperlukan sendi yang kuat, tulang yang kuat, latihan dia. Jadi antara benda kalau kita perhati, sebab apa minyak ni, bila ada orang dia beritahu saya, Ustaz, lepas pakai minyak Ustaz ni Ustaz, malam-malam saya rasa ada benda urut saya. Badan saya macam diurut dan saya rasa lega lepas tu. Lepas pakai minyak. Ini respon orang lah yang dah guna. Jadi sebenarnya saya tak terkejut pun. Sebab asas dalam bab sangkal putung, memang bahan-bahan yang digunakan, banyaklah bahan-bahan dia digunakan. Asas dia, malam-malam kita akan rasa otot-otot kita ni, dia ada benda, kalau ada yang tak betul ataupun tak elok, dia akan fix. Sebab bahan tu sendiri bekerja, sifat bahan tu sendiri. Okey, macam ni lah senang cerita. Orang patah tulang, waktu malam ni tulang aktif untuk menyambung kerja dia. Sebab tu kalau orang pergi buat rawatan patah, dia kata ni sapu minyak ni, balik nanti jangan terkejut malam-malam ada rasa orang urut. Sebenarnya tuan-tuan, itu simple je. Itu orang tua cerita dia nak bagi orang tak terkejut. Sebenarnya dia bukan nak buat mistik sangat pun. Sebenarnya memang sifat bahan dalam minyak tu, dia membuatkan orang kata saraf-saraf otot-otot kita ni bekerja malam-malam. Jadi otot kita akan lebih relax. Dan ini bahan yang kita letak di dalam minyak ampuh. Ini bahan kita minta ampuh. So untuk orang yang stres, orang yang ada insomnia, really helps. InsyaAllah. Orang yang ada insomnia, yang susah tidur malam, diurut di bahu, di bahagian bahu dia,
di bahagian leher dia, belikat dia, urut ke dada, urut ke lengan. Daripada bahu turun ke lengan. InsyaAllah, siapa-siapa yang ada masalah sukar tidur malam, this is your answer. Okay, saya bukan promote, saya bukan jual produk nak bagi benda kosong pada tuan-tuan. So at least tuan-tuan guna ada manfaat, dan saya pun dapat manfaat tu, yang mana tuan-tuan dapat kehidupan yang lebih sejahtera. Saya puas hati benda tu. Sebab disiplin kita buat minyak ampuh ni, terlalu ketat. Selisis bagus tak guna selisis ni masalah tulang belakang bengkok. So dah kaitan dengan tulang. Tapi untuk relaxkan otot dia boleh, tuan Mr. Tobib kita. Boleh relaxkan otot dia, tak bagi stres lah otot dia, boleh. Tapi nak betulkan balik tulang dia yang bengkok tu ke, memang tidak lah. Okay, yang tu kena perawatan lain lah. Ia kena perawatan tulang tu sendiri, perawatan tulang belakang tu sendiri. Tapi untuk relaxkan badan, tak kira lah dia selisis ke, dia ada masalah patah ke, dia ada seliuh ke, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab bahan yang kita gunakan bahan yang premium, minyak yang kita guna premium, disiplin yang kita buat tu memang disiplin yang jaga betul-betul. Tidak sambil buat hari ni buat, lepas esok dah packing. No, never. Bukan itu cara kita lah. Jadi boleh buat. Maksudnya disapukan pada bahagian sakit, pada luka. Okey, pada orang yang ada kita kata nak relaxkan badan. Tak, sebenarnya macam ni tuan-tuan. Minyak ni sebenarnya kita buat asasnya, masa mula-mula saya buat, saya bagi pada diri saya cuba kat diri saya, dan saya cuba di isteri saya. Sebab kami ni kerja memang setiap hari stres lah, sebab urusan macam-macam. Tapi kita cari jalan macam mana nak buat benda ni stres tu. Okey lah ada, tapi kita boleh buang dengan berjalan, dengan keluar peluh, dengan exercise, workout. Tapi stres pada badan ni macam mana nak bagi hilang. So saya cubalah ramuan tu, combine ramuan saya dengan ramuan yang ada pada isteri saya. Kami combine dan buat satu display yang betul. Kita cuba pada diri sendiri dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, kesan dia alhamdulillah immediate. Kita rasa macam relax, dan kita boleh tidur dengan lena. Deep sleep tu, yang paling penting deep sleep tu. Oh, yang tu paling mahal tuan-tuan. Deep sleep ni benda paling mahal sebenarnya dalam tidur. REM tu yes lah, siapa dapat REM alhamdulillah REM lah. Tapi rapid eye movement ni, REM ni selepas deep sleep. Maksudnya kita tidur leno and then masuk REM. REM ni alam mimpi, senang cerita, alam mimpi. Okay, so kita nak dapat mimpi yang indah, dapatlah deep sleep yang betul. Dia macam ni, daripada middle sleep ni, dia nak pergi pada REM ni, dia boleh lompat, dia boleh skip deep sleep. Sebab tu jadi mimpi yang buruk. Sebab apa kita dapat mimpi yang buruk tuan-tuan? Sebab stres. Tubuh kita stres, otak kita stres, tubuh kita stres. Jadi benda-benda macam tu akan membuatkan dapat mimpi yang buruk. That is why kalau kita tengok tuan-tuan, Rasulullah SAW sebelum tidur ada persediaan tidur untuk mengelakkan pemikiran ni stres, untuk mengelakkan rasa tubuh ni stres. Rasulullah SAW baca doa, Rasulullah SAW pakai pakaian selesa. Okey, tutup lampu. Sebab lampu putih akan membuatkan kita lagi stres. Otak kita lagi stres, lampu putih ni. Lepas lampu putih ni lampu kerja. Sebab tu lampu tidur ni lampu yang malap-malap. Lampu pun mainkan peranan dalam dapatkan deep sleep. Dapatkan deep sleep tu. Sebab kita nak deep sleep. So minyak ampuh ni insya-Allah ikhtiar untuk deep sleep. InsyaAllah. Saya tak kata ini confirm lah untuk deep sleep. Tidaklah, ikhtiar. Kita ni makhluk yang ikhtiar. Ikhtiar, cuba. Mudah-mudahan Allah bantu. Sebab bahan-bahan kita guna semua bahan premium, dan insya-Allah kita jaga kualiti pembuatan. Menjaga kualiti pembuatan, itu yang paling penting sekali yang kita buat. Sebab kita jual dapat pulangan dia, yang mana kalau nak kira pulangan kami dapat tu dengan usaha yang kami buat, memang tidaklah boleh disamakan lah tuan-tuan. Memang kalau boleh nak letak harga lebih mahal, tapi kita rasa macam cukup dulu. Paras tu saja kita bagi pada orang, dan orang dapat manfaat. Sebab kami cuba pada kami cuba pada anak-anak untuk dapat deep sleep. Really deep sleep. Bukan main-mainnya deep sleep tuan-tuan. Tidur tu tidur betul. Tapi
Tidur betul tu bermaksud apa? Bila dapat deep sleep ni tuan-tuan, untuk bangun awal macam ada alarm clock. Automatically body clock kita berubah, rhythm clock kita berubah, alarm clock tu automatically dalam tubuh. Kita akan confirm pukul 4 pagi ni waktu wajib bangun. Nak tidur balik, tak nak tidur balik, terpulanglah. Tetapi pukul 4 pagi wajib bangun dengan tidur pukul 11 malam paling lewat lah. 11 malam paling lewat tidur. Yang mana pukul 4 pagi wajib bangun. Body clock lah tu. Itulah nama dia, body clock. Okey tuan-tuan. So, kita bebaskan pemikiran dengan cara tidur ni. Bebaskan daripada gadget. Nak bebas gadget, nak bebas yang disebut bebas gadget ni dua keadaan. Sewaktu kepala di bantal bersama suami isteri, bebas daripada gadget. Sewaktu di meja makan bersama keluarga, no gadget. Tuan-tuan akan dapat apa itu ceria dalam hidup, apa itu bahagia dalam hidup. Tak perlu cari jauh-jauh. It's within you. Okay. So boleh cuba tuan-tuan. Yang ni yang saya buat, saya nak kongsi lah. Nak cara nak buang saka sakit ni. Ni lah saka yang kena buang ni. Saka tabiat-tabiat yang buruk ni. Apa yang kena buat dalam seharian. Tapi yang benda ini yang ramai orang terlepas pandang, tidak ambil tahu. Okay, please take note benda ni. Please tolong. Selain pada amalan-amalan saya selalu share dalam FB pun ada, nak dalam seharian kena baca Al-Quran. Tolong tuan-tuan. Dalam seharian tolonglah. Please. Dan sebelum buat apa-apa kerja, Al-Quran dahulu diutamakan. Okay, bangun pagi nak solat tahajud ke apa ke buat, and then solat subuh. Lepas solat subuh tu at least bacalah Al-Quran. Kalau tak dapat baca selepas solat subuh, baca selepas solat sunat duha Al-Quran. Tolong baca Al-Quran, at least satu muka surat. Dan tuan-tuan akan nampak apa itu happiness. Happiness, kebahagiaan. Orang mencari kebahagiaan, sebenarnya kebahagiaan dia dengan tuan dia, dengan tuan-tuan dia. Tak pergi, dia tak lari mana pun. Happiness ni, kebahagiaan. Kita je kadang-kadang kita tolak ke tepi, engkau aku tak perlukan. Itu sebenarnya kita, keadaan kita. Sebenarnya kita perlukan dia, tapi kita tak tahu yang dia itulah kebahagiaan. Okey, Al-Quran, tolong. Satu muka surat pun tak ada masalah tuan-tuan. Tapi lama-lama up lah. Janganlah ustaz kata satu muka surat sampai 20 tahun pun satu muka surat setiap hari. Tak ada lah tuan-tuan. Kena up lah, upgrade. So, minyak ampuh yang ni 100 ml dengan harga RM69. Dengan bahan-bahan di dalam dia memang premium. Dengan disiplin pembuatan kami yang memang terjaga. Memang kami jaga betul-betul. Nak cerita lebih-lebih pun tuan-tuan pun, kalau tuan-tuan fikir balik nak buat, tuan-tuan tak terbuat pun. Okey. So 100 ml harga RM69. 69 ya. RM69. Tengok harga pun saya tak tahu berapa. Yang ni semua tim-tim yang uruskan. Harga RM69. Tapi SQ sedang bermurah hati. Ditambah lagi 50 ml. Satu botol ini 150 ml dengan harga RM69. Tuan-tuan dapat deep sleep, tuan-tuan dapat relax, tuan-tuan dapat untuk masalah sakit otot, tuan-tuan boleh buat minyak urut, tuan-tuan boleh buat minyak sapu luka. InsyaAllah, ikhtiar. Okey. Yang syarat, dia non-oral. Bukan oral non-oral. Topical. Di atas permukaan kulit saja. Bukan masuk dalam mata, bukan masuk dalam hidung, bukan masuk dalam telinga. Okey. Di atas permukaan kulit. Nak sapu dekat muka ni pun InsyaAllah boleh, tapi bukan buat jadi minyak lah, minyak. Contoh ada biji jerawat ke apa semua, InsyaAllah boleh. Boleh ikhtiar. Okey. Tapi kita lebih sarankan kepada masalah yang berkaitan, saya ceritalah, stres tubuh tu tadi, iaitu badan letih, badan yang penat. Please. Okey. So jangan sekali-kali cuba nak telan apa ni, minyak ni power ke apa semua. Oh, sebut pasal power. Alright. Minyak ni untuk lelaki dan perempuan. Dia ada rahsia istimewa yang mana saya takkan cerita kat sini. Siapa yang beli, hubungi staff kami, mereka akan ajar cara guna. Cara nak pakai apa ni Ustaz Hafiz? Cara pakai sapu je lah. Cara nak pakai sapu. Tapi yang cara special tu untuk lelaki dan perempuan. Ini hal suami isteri. Hal suami isteri ni maksudnya rujuk dengan kami punya apa nama ejen ada ke cara nak ajar guna? Ejen tak ada
pergi ke FB FB page PHS eksklusif. Dalam tu ada staff kami akan jawab cara nak guna kalau suami isteri yang pakai. Ada cara untuk keharmonian rumah tangga. Minyak ni khas, special untuk perempuan, untuk lelaki. Dia tak ada beza-beza ramuan dah. Dia khas sekali untuk ramuan untuk lelaki sekaligus. Ada. Tapi saya tak akan cerita sini lah. Benda-benda ni bahaya. Okey, bahaya bukan bahaya apa? Sebab benda tu benda yang sulit. Okey. Benda yang sulit untuk diceritain. Okey, so berapa lama minyak ni boleh tahan? Selagi mana tidak kena air, insya-Allah dia bertahan lah. InsyaAllah. Okay. Dan tidak kena kita dedahkan kepada cahaya matahari. Ya, sebab tu kita tak dalam botol yang gelap. Sebab tu kita tak dalam botol yang gelap. Okay. Tak ada PM tepi, Tuan Mak Hafiz. Tak ada PM tepi. So, direct je terus ke page PHS eksklusif. PHS eksklusif. Kat situ ada order. Kan tak silap ada website. So, saya tak ada cerita PM tepi ni semua ni. Saya beritahu cik-cik. Harga dia RM69. Asal dia 100 ml. Tapi sekarang HQ sedang buat bermurah hati. HQ sedang bermurah hati. Okey, untuk bermurah hati bagi tambah 50 ml lagi, 150 ml dengan harga RM69 untuk minyak yang khas special ni. Kawasan mana untuk dapat deep sleep? Kawasan yang saya sebut untuk deep sleep ni bahagian leher, bahu, belikat. Tutorial apa tu? Tutorial untuk penggunaan special yang saya kata special suami isteri tu tadi, rujuk dengan kita punya staff ataupun nombor yang saya ada, tuan-tuan slide tu ada kekasih saya, nama Fadilah Noor tu. Dia ada bagi macam mana. Cerita bahagian tu PM tepi. Yes, boleh tanya nombor tu juga. Tuan Mak Hafiz kita. Boleh tanya nombor tu juga cara untuk kebahagiaan tu. Tapi kena dapatkanlah minyak ni kan. Kalau tuan-tuan tanya cerita kebahagiaan, dapatkan beli minyak lain. Kami tak jamin lah. Tapi kalau guna minyak ni, insya-Allah ramai yang telah memberi suatu respon yang insya-Allah, yang saya kata rasa macam saya nak cerita pun macam dah jadi macam cerita pelik dah nanti. Okey. So, untuk dapat deep sleep, untuk sakit badan, sakit masalah terselioh, boleh sapu untuk. Dan memang ini disiplin yang antara disiplin dalam minyak ni bukan saja ni minyak, bukan minyak sangkal potong. Dalam ni ada disiplin minyak sangkal potong. Okey, saya beritahu. So bayangkanlah tuan-tuan, dalam ni adanya PHS, ada apa sodak macam-macam lah sebenarnya, yang kalau saya cerita dengan disiplin yang kami guna ni memang padat. Saya tak nak bercerita sebelum ni pasal minyak ni, tapi ramai orang sekarang ni cerita pasal stres, pasal susah tidur. So saya nak cerita seorang demi seorang, saya jadi susah. So saya kena buat macam live ni, saya nak cerita how to get your deep sleep, how to reach your deep sleep. So ini insya-Allah jawapan dia. Insya-Allah, mudah-mudahan ikhtiar minyak empuh. Dia nampak terbalik kan dalam ni. Okey. Okey, so any question tuan-tuan nak tanya pada saya? So cara nak guna minyak ni. Okey, saya ni contoh Ni botol yang lama packaging lama. Kalau tuan-tuan beli nanti jangan terkejut apa pasal botol tak sama. Packaging kan packaging baru. Ni botol lama. Packaging baru ni dia dah ada cap kat atas ni. So saya tunjuk ni cara guna. Ni cara guna. Okey, minyak tak payah banyak pun dan dia tak melekit. Dia tidak melekit. Okey. Tutup baliklah. Lepas buka ni tutup balik. Okey, minyak. Contoh ni tempat yang tuan-tuan sakit. Ni tempat yang tuan-tuan sakit, gosok macam ni saja. Cara gosok pun nak kena ajar ke? Okey. Okey. Macam ni. Okey. Rata. Tuan-tuan tengok Saya baru je sapu. Tengok ada kesan minyak tak? Tak ada, sebab dia dah meresap. Memang proses pembuatan dan cara pembuatan minyak ni kita buat memang khas untuk minyak ni cepat meresap. Tak ada melekit, tapi rasa kehalusan dia. Tak ada melekit minyak. Okey. Dan sampai tunjuk tutorial macam ni, nanyalah tuan-tuan kalau ni.
Okey. So, gosok. Dan tuan-tuan. Bau minyak ni. Bau minyak ni, baunya membuatkan orang rasa gian nak bau lagi. Tu yang senang saya nak cerita. Dia bukan bau wangi tengik, dia bukan bau wangi yang orang kata bau wangi yang mengasyikkan, tapi orang rasa nak bau je lagi minyak ni. Tapi kita tak letak apa-apa wangian. Magic tak? Okey, so benda-benda magic ni kita nak lah kan. Okey, carilah minyak magic ni. So, tuan-tuan boleh scroll balik cara nak order, apa minyak ni punya tujuan. Sebenarnya apa yang saya cerita tentang kebaikan minyak ni Nak cerita kebaikan tu banyaklah senang cerita. Nak cerita keburukan dia pula, keburukan minyak ni adalah tuan-tuan setiap hari akan hendak sapu. Itulah keburukan dia. Okey. Dari segian nak kena sapu. Sebelum tidur sapu. Dan tempat yang boleh buat kita lebih hilang stres ni tuan-tuan, di betis. Ni, terutama lelaki atau perempuan yang kerja seharian, yang penat, sapu di betis. Di betis. Okey. So, kalau untuk yang masalah untuk deep sleep tadi, anda tanya untuk deep sleep kan? So, saya tunjuk sikit. Apa benda feromon tu? Okey. Ni minyak belakang. Belakang. Bau dia wangi, tapi bukan wangi tengik, bukan bau minyak wangi. Dan kita tak letak sebagai wangian. Sebarang wangian kita tak sentuh langsung, tak ada wangian kita sentuh. Okey, belakang. Ni leher ni. Bahagian ni sisi, gosok. Sini. Sini naik ke wajah. Gosok. Ni kita kena ni pun dah rasa lali dah ni. Okey. Gosok. Ni saya ada minyak ni, tapi kalau tuan-tuan nampak melekit tak melekit kan? Kalau melekit betul melekit lah. Ni saya nak kena lap. Tapi insya-Allah tak melekit. Baik. Okey, sapu. Cuma tempat yang saya tak touch adalah belikat, bahu dan belikat sebab pakai baju kan. So itulah cara dia. So tidak melekit, don't worry, tidak melekit. Boleh cuba. Sebab saya nak jawab benda ni, sebab apa saya nak cerita pasal minyak ni? Sebab saya nak jawab persoalan ni secara menyeluruh kepada orang yang stres, susah tidur, insomnia. Yang insomnia, susah tidur, ada stres, nak pergi pada depression. Yes, depression. Kepada orang yang ada depression, selain pada ambil ubatan doktor, ikhtiar dari segi luaran juga adalah dengan sapu minyak ni dan urut di belikat dia, belakang-belakang dia, bagi dia tenang, relax. Untuk orang yang ada depression, yes tuan-tuan, ubat doktor jangan tinggal lah. Tapi untuk luaran, terapi luaran, boleh guna minyak ampuh. Sebab nama pun minyak ampuh tuan-tuan. Dan macam saya tekan kali-sekali, untuk hal keharmonian rumah tangga suami isteri, cara nak guna kat perempuan macam mana, kat wanita macam mana, saya nak guna kat lelaki macam mana, rujuk dalam page, iaitu message lah, message. Jangan rujuk page, page takkan jawab soalan-soalan yang macam tu direct, tapi kena message, dan admin, iaitu staff kami akan jawab cara penggunaan dia. Okey, untuk lelaki dan wanita macam mana dia berbeza cara penggunaan. Minyak yang sama, cara penggunaan berbeza untuk hal keharmonian rumah tangga. Okey, rasa kat situlah saya nak berhenti. Bab penjagaan kesihatan secara luaran, cara lama makanan lah, pemakanan saya dah ada cerita kot sebelum ni. Ni cara luaran dia macam mana. Okey, ada soalan tak nak tanya sebelum saya okey sapu kat leher sampai muka untuk dia depression? No, bukan. Untuk release stres, bukan release depression. Depression tak boleh release. Depression dia perlu dihilangkan stres tu dulu, baru depression boleh selesai. Okey, so release stres. Bahu, leher, bahu, belikat. Sebab tu pasangan yang kena buat benda ni. And then leher, wajah, urut dekat dahi ni. Okey. Sebab minyak ni bila kita urut,
automatically sebenarnya kita sedang release serotonin. Serotonin hormon apa? Jawab jap. Serotonin hormon apa? Yang mana dah pernah masuk kelas saya. Kelas urut. Kalau dia pernah masuk kelas urut dan tak boleh jawab serotonin tu hormon apa, saya nak pergi cari sekarang juga. Nak jentik sikit telinga tu. Tak dengar ke apa dalam kelas? Apa dia serotonin? Hormon apa dalam bahasa Melayu? Melatonin hormon tidur. Stres hormon bangun tidur. Serotonin hormon apa? Serotonin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serotonin tu hormon happy. Happy hormon. Hormon bahagia. Serotonin. Perasan tak bila kita kena urut dengan orang, kita rasa macam relax. So benda yang samalah. Dah urut, relax. Lepas tu sambung tambah dengan minyak ampuh. Double happy. Double bahagia. Faham tak maksud saya? Faham kan? Mudah-mudahan faham. Kalau tak faham, saya nak inject masuk dalam kepala je, senang. Okey. Baik. So, yang mana yang baru masuk, terlepas yang sebelum-sebelum ni, masuk-masuk terus kita promote produk. Dia ni nak buat live ni kira nak promote produk lah. Sorry tuan-tuan, saya ni bukan gerti orang yang bukan jenis orang promote produk. Saya tak gerti macam tu benda tu. Saya cerita pasal produk, yes, saya pandai. Boleh. Bukan pandai, saya boleh. Nak promote produk, saya tak pandai. Okey. Okey, so Ceylon stick. Ceylon stick. Ceylon stick ni dia bagus sebenarnya. Tapi kalau Mr. Tobik nak belanja saya, lagi sedap. Baik, yang mana yang baru masuk, boleh scroll, boleh lepas ni saya akan save video ni. Tuan-tuan boleh tengok, tonton lagi. Dan boleh share lagi kebaikan, cara nak bagi hilang stres. Yang ni lah saka sakit yang kena buang. Tuan-tuan, tidur tak betul, tubuh tak betul. Faham betul-betul Tidur tidak betul, tubuh tidak betul. Tidur tidak betul, tubuh tidak betul, akal tidak betul. Simple, nak faham. Okey, so jaga diri kita, jaga hati kita, jaga akal fikiran kita. Maka terjagalah kehidupan kita. Okey. So jangan lupa dapatkan minyak ampuh. Boleh scroll dekat komen kekasih hati saya, bekas tunang saya, setelah bagi cara nak dapatkan maklumat. Tuan-tuan boleh dapatkan. Ingat saya bukan promote produk. Saya tak pandai, saya cerita pasal produk. So tuan-tuan nak beli ke tak nak beli ke, terpulang. Tapi kalau dah beli dan nak tahu cara guna, boleh message kita punya staff dalam page PHS eksklusif. Mereka akan jawabkan, terutama hal keharmonian rumah tangga lah, dan cara menggunakan cara-cara lain lah, insyaAllah. Baik. So ada apa-apa soalan last sebelum saya nak tutup live ni? Saya bagi masa 5 minit sebelum tuan-tuan, sebelum saya nak tutup. Lama juga saya live kan. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Kena kira jugalah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Tak ada soalan. So saya akan berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat faedah. Sorry tuan-tuan, saya bercakap ni, saya macam ni lah dalam kelas saya bercakap. Saya berkongsi kepada orang. Saya tak suka cakap mendata, cakap macam orang kata apa, direct sangat. Tidak. Inilah cara saya berkongsi dalam kelas. Lama dah saya tak buat kelas. So tak apalah, kelas macam ni pun tak apalah, insyaAllah, mudah-mudahan. So kita berhenti dulu. So berhenti, saya nak belanja sikit pemandangan dekat sini. Okay. Alright. Saya nak cerita sikit pasal pantai. Jangan lupa, dalam seminggu, kalau dapat, tak dapat seminggu, sebulan sekali, bawalah anak-anak ke pantai, bawalah isteri ke pantai. Sebab pasir pantai, bunyi ombak pantai, angin pantai, semua tu dapat menenangkan diri kita. Menenangkan diri. Sebab ketenangan itu sebenarnya tuan-tuan, dia ada bersama kita.
Cuma kita saja tidak grab dia. Kadang kita buang dia. Dan ketenangan paling utama tuan-tuan, apabila kita dapat tenangkan isteri kita, kita dapat tenangkan anak kita. Bukan tenang lah, gembirakan mereka. Itulah ketenangan dia. Dan kerezekian akan menjadi lebih luas, lebih besar, lebih melimpah ruah dengan menggembirakan ahli keluarga, terutama isteri dan anak-anak. Cari peluang tu tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat. Rahsia. Benda pun rahsia. Bila cerita lebih-lebih tak jadi rahsia dah. Tuan-tuan kena rasa rahsia tu. Sebab rahsia ni suatu rasa. Rasa itu rahsia. Jadi carilah. Memanah. Okey, memanah lah apa sebagainya, buatlah aktiviti bersama keluarga. So tukar-tukar. Sebab apa tu saya kata seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. So hari-hari lain berjalan kaki banyak. Keluarkan peluh, serotonin. Keluarkan peluh tu serotonin. Hormon ketenangan, hormon kegembiraan. Peluh keluar. Sebab tu ada orang dia suka running, ada orang dia suka walking. Terpulang apa-apa pun, asalkan ada mobility, pergerakan. So kat pantai ni kita tengok anak-anak main pasir sebagainya. Ketenanganlah untuk mereka, kebahagiaan untuk mereka, kegembiraan untuk mereka. Automatically kegembiraan untuk kita. Okey, itulah bahagia. InsyaAllah. Saya berhenti dulu. Semoga dapat manfaat apa yang saya bebelkan hari ni. Dan berjumpa lagi masa akan datang. Dan sekali, jangan lupa dapatkan minyak ampur ni untuk pelbagai kegunaan, insyaAllah. Non-oral, topical, bukan oral, masuk dalam mulut. Itu kena pasti faham betul-betul. Okey, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.